Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, 1 minit lagi kita akan mulakan program kita ni. So, minta semua tuan-tuan dan puan-puan untuk bersedia. Baik, kita akan mulakan majlis kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Suhana binti Suparman, selaku moderator saluran 1, mengucapkan selamat datang kepada para juri, para peserta dan juga para penonton ke Hai KMJ 2023. Bagi sesi yang kedua ini, terdapat 5 wakil peserta yang akan membentangkan hasil inovasi masing-masing. Pertandingan ini akan dinilai oleh juri jemputan yang diketuai oleh Dr. Asmawati binti Muhammad Ali dari Kolej Matrikulasi Pahang, dan bagi juri saluran 1 ini, juri yang pertama ialah Puan Noreli binti Muhammad Rifan daripada PPD Tangkak. Selamat datang Puan. Dan juri yang kedua, Dr. Rosalina Abdul Rahman daripada Kolej Matrikulasi Perak. Selamat datang Doktor. Terima kasih. Untuk tidak membuang masa, kita akan mulakan sesi pembentangan sejurus selepas saya minta maaf. Untuk tidak membuang masa, kita akan mulakan sesi kedua ini. Hadirin sekalian, saya mulakan dengan pembentangan pertama, dijemput kod kumpulan A1027 dengan tajuk inovasinya Match It, diketuai oleh Ketua Kumpulan iaitu Nur Nasuha binti Hashim. Dipersilakan. Selamat sejahtera diucapkan kepada para juri serta peserta. Saya, Syuganten Sundramurti bersama Puan Nur Nasuha binti Hashim, Puan Nordina binti Khalid dan Puan Siti Nur Aisyah binti Sanuddin akan mempersembahkan inovasi kami yang bertajuk Match It. Antara isu-isu yang telah mendorong kami untuk menghasilkan inovasi Match It adalah: pertama, pelajar mengalami perubahan suasana pembelajaran yang drastik pasca COVID-19. Di samping itu, didapati juga pelajar mempunyai persepsi negatif terhadap subjek kimia, terutamanya kimia organik, kerana ianya memerlukan pemahaman yang mendalam berkenaan tindak balas, struktur dan sintesis sebatian organik. Di samping itu, pelajar juga kini didapati hilang minat dan motivasi untuk mendalami bidang-bidang yang berkaitan STEM. Kami berpendapat bahawa terdapatnya kepentingan untuk membangunkan produk bahan atau alat bantu mengajar bagi kumpulan pelajar program matrikulasi, kerana kami mendapati bahawa pembangunan ABM ataupun BBM di peringkat menengah atas ataupun lepasan menengah adalah agak kurang. Dan topik yang dipilih oleh kami adalah Introduction to Organic Chemistry, kerana ini merupakan topik pertama bagi pelajar program matrikulasi berkaitan kimia organik. Tujuan inovasi kami juga adalah untuk membantu pelajar dalam memahami topik pengenalan kepada kimia organik serta
meningkatkan minat pelajar melalui penggunaan Match It. Bagi menghasilkan inovasi ini, kami telah menggunakan strategi berasaskan permainan SBP dan juga teori pembelajaran konstruktivisme kognitif kerana ianya melibatkan 3 aspek utama iaitu pergerakan, kognitif serta interaksi intrapersonal dan interpersonal dalam kalangan pelajar dalam membina pengetahuan mereka. Kaedah konvensional yang digunakan sebelum ini bagi mengajar subtopik functional group adalah pelajar perlu melukis struktur serta membulatkan dan menamakan functional group yang betul. Namun, pendekatan konvensional ini didapati tidak berkesan kerana proses PDPC berjalan secara satu hala dan pelajar didapati agak pasif serta tidak berminat untuk mempelajari subtopik ini. Produk Match It dibangunkan secara berperingkat di mana dalam versi 1.0 ianya terdiri daripada template serta kad organic compound di mana pelajar perlu memadankan kad organic compound dengan functional group yang betul. Pelajar perlu melaksanakan aktiviti ini secara berkumpulan dan ianya melibatkan cut and paste. Dan seterusnya, pelajar diminta untuk menyemak jawapan masing-masing dan melakukan pembincangan di dalam kumpulan. Pendekatan ini didapati berkesan kerana berlakunya pembelajaran aktif dalam kalangan pelajar di samping mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Seterusnya, kami telah menambah baik produk BBM ini dengan menghasilkan Match It 2.0 di mana ianya diadaptasi daripada BusyBook. Penggunaan Velcro juga didapati menjimatkan masa dan ia juga boleh digunakan semula. Bukan setakat itu sahaja, produk yang dibangunkan kini mempunyai nilai estetik dan dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari subtopik functional group. Kami kini sedang berada di dalam proses untuk membangunkan Match It versi 3.0 di mana ianya akan melibatkan unsur augmented reality ataupun AR melalui penggunaan QR code. Pelajar boleh mengimbas QR code tersebut untuk melihat model molekul dalam bentuk 3D di dalam telefon pintar mereka. Di samping itu, kami percaya bahawa Match It versi 3.0 ini dapat memenuhi salah satu keperluan Industri Revolusi 5.0 berkaitan pendidikan di mana integrasi teknologi diperlukan dalam meningkatkan keberkesanan PDPC. Dari segi novelty atau keaslian, Match It ini merupakan adaptasi daripada BusyBook dan kandungannya disesuaikan dengan silibus kimia program matrikulasi SK025. Di samping itu, ianya merupakan reka bentuk atau produk asli yang dihasilkan menggunakan aplikasi Procreate dan produk Match It ini juga telah didaftarkan di bawah MyIPO. Dan Match It ini juga merupakan satu produk yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran generasi sekarang atau dikenali sebagai Gen Z kerana mereka memerlukan lebih banyak aktiviti hands-on dan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Kami telah mengambil beberapa pendekatan untuk menilai keberkesanan inovasi Match It ini. Pertama sekali, melalui pemerhatian, kami mendapati bahawa pelajar mempunyai sikap positif ingin tahu yang tinggi terhadap aktiviti yang dilaksanakan. Di samping itu, berlakunya pembelajaran kolaboratif dan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Pelajar kini juga didapati lebih berminat dan terdapat perubahan ketara dari segi sikap dan persepsi mereka terhadap kimia organik. Di samping itu, inovasi ini juga membantu pensyarah untuk mengenal pasti pelajar yang lemah. Hasil soal selidik juga mendapati bahawa pelajar kini lebih berminat untuk mempelajari subjek kimia organik selepas diperkenalkan dengan Match It. Kesimpulannya, penggunaan bahan bantu mengajar Match It ini didapati agak berkesan dalam mewujudkan pembelajaran kolaboratif dan menyeronokkan. Di samping itu, sesi PDPC juga lebih menarik dan dapat menjimatkan masa pensyarah untuk menilai hasil kerja pelajar. Match It ini juga dapat membantu pensyarah untuk mengenal pasti tahap pemahaman pelajar dan memantau pelajar yang lemah. Terima kasih di atas pembentangan tadi, pembentangan yang begitu menarik. Jadi saya jemput Puan Juri, Puan Nur Eli dan juga Doktor untuk memberikan maklum balas.
silakan Dr. Fahri. Saya dulu Okay, terima kasih Doktor. Tahniah kepada kumpulan daripada Kolej Matrikulasi Johor di atas inovasi yang sangat baguslah Match It ni. Ya, saya pun tertarik dengan pembentangan tadi. Okey, pertanyaan saya saya ada 3 soalan lah. Yang pertama, bagaimana pensyarah membuktikan Match It ni dapat meningkatkan dia dekat objektif ni, dia cuma untuk meningkatkan minat dengan sikap tetapi adakah dengan impak yang lain tak dari segi keberkesanan dalam dia punya akademik sebab yang ini objektif dia minat, sikap dan hubungan di antara minat dengan sikap. Yang kedua, adakah penggunaan Match It ni boleh dibuktikan dapat menjimatkan masa pensyarah? Mungkin kalau sebab dia cuma minat dan sikap, tapi kalau ada impak dalam dia punya markah ada tak pembuktian dari segi penjimatan masa dan tak ada tadi dalam pembentangan kos Match It ni. Itu ada 3 lah daripada saya. Silakan. Silakan Puan Nordina. Selamat sejahtera diucapkan kepada para juri. Pertama sekali, dari segi penilaian minat dan sikap, kita ada buat soal selidik, dan daripada soal selidik tu sebenarnya kita ada buat analisis korelasi Pearson untuk melihat hubung kait antara minat dan sikap pelajar terhadap penggunaan Match It ini bagi subtopik pengenalan kepada kimia organik. Dan daripada data yang diperolehi itu dibuktikan bahawa terdapat significance dari segi ataupun perkaitan dari segi minat dan sikap pelajar dalam terhadap penggunaan Match It ini dalam memahami dengan lebih baik berkenaan topik pengenalan kepada kimia organik. Dan dari bagi soalan kedua pula, dari segi penjimatan masa, kalau mengikutkan kaedah konvensional ataupun aktiviti yang pernah dilaksanakan sebelum ini, pelajar perlu cut and paste struktur dan tampalkan struktur tersebut ke dalam worksheet yang disediakan. Dan melalui Match It yang telah dibangunkan oleh kami, ianya menggunakan pelekat velcro. Itu Match It 3.0 kan? Maksudnya menjimatkan masa ni 2.0 velcro yang sekarang kita sedang gunakan. Yang Cik Syugandan bandingkan ni adalah 3.0 dengan 2.0 menjimatkan masa tu. 1.0 dengan 2.0. 1.0 dengan 2.0. Ya, betul. Dan selain daripada itu, bila kita gunakan velcro, dianya juga boleh digunakan semula. Disebabkan sebelum ni perlu menghasilkan worksheet yang baru setiap kali pelajar melakukan aktiviti ini, dan kini produk Match It 2.0 ni pelajar boleh menggunakan, pensyarah boleh menggunakan semula produk tersebut lah. Dan dari segi kos untuk penyediaan kit Match It ini, satu kit anggarannya hampir RM30 lah. RM30 Yes, untuk menghasilkan kit berserta pelekat velcro tu. Jadi semua pelajar yang guna ke ataupun macam mana ni? Siapa yang guna? Sasaran pelajarnya. Dari segi sasaran pelajar sebenarnya semua pelajar aliran sains program matrikulasi boleh menggunakan inovasi Match It ini. Tetapi buat masa ini hanya kumpulan praktikum ataupun kelas-kelas yang melibatkan saya beserta Puan Nurna Soha, Puan Dina 12. dan Puan Aisyah telah menggunakan Match It inilah. Untunglah pelajar kelas tu. Masih belum disebar luas lagi sebab sedang melakukan penambahbaikan lagi. Okey. Terima kasih. Silakan Doktor. Okey, right. Okey, ini adalah kumpulan, apa nama kumpulan ni? Kumpulan A1027. Dia ada code number je. Ya, nama kumpulan tak ada lagi Ada you first. You first. Itu saya nak tanya, you first. Saya nak sebut tak pandai. Saya nak sebut you first. Okey, you first apa maksud dia?
Tina? Okay. Okay, you first ni dia dari perkataan Greek yang bermaksud knowledgeable and dia sebenarnya karakter dalam satu movie kan. Saya Okey. pun Yelah. Okey. Okay. Kita kat sini knowledgeable nak lah, bincangkan knowledgeable. inovasi. Okey. Yes. Something yang berkaitan dengan knowledge lah ya. Ya, betul. Correct. Creating lah, sorry. Right. Okay. So kalau tengok daripada segi persembahan pembentangan tadi, nampak ada beberapa kitaran, nampak ada beberapa percubaan yang akhirnya akan menghasilkan match yang sebenar yang berpotensi untuk dikomersialkan lah ya. Okay, saya nak tanya mula-mula, adakah ini pertandingan pertama you all? Ini merupakan dari segi pertandingan, yes, ini merupakan pertandingan pertama. Sebelum ni kita hanya pernah present paper ni di peringkat colloquium lah, sharing. Okay. Yes, kalau dari segi pertandingan ni merupakan yang pertama lah. Okay. Saya tanya tu sebab tak ada tunjukkan anugerah-anugerah lah, cuma ada my info dekat dalam e-poster ni kan. Yes. Okay, tapi walau bagaimanapun kita nampaklah ada nilai-nilai komersial yang kita boleh nak jualkan dalam Shopee kan. Tapi saya tertanya-tanya juga kalau kos pun RM30 nak jual kat dalam Shopee berapa agaknya. Betul, sebab for time being kita buat dalam volume yang kecil. So that's why kita punya costing tu tinggi. So maybe in time to come, kalau if we can increase the volume, definitely we can reduce on the price lah per unit. Right, so saya sebenarnya tak ada banyak masalah dengan inovasi ni sebab saya boleh nampaklah kepentingan inovasi ini terhadap pembelajaran pelajar-pelajar kolej matrikulasi. It's just that ada satu dua perkara saja saya nak confirmkan. Yang pertamanya adalah Matchit ni dia kemahiran untuk mengenal pasti functional group dalam kimia organik, betul tak? Ya, betul. Correct, Doktor. Okey, so soalan saya, bagaimana kemahiran mengenal pasti ni dapat membuatkan pelajar tu menulis functional group semasa PSPM ni? Okay, sebenarnya tajuk Introduction to Functional Group ni dia adalah tajuk yang pertama untuk pelajar belajar tentang kimia organik. Okay, kalau pelajar ni dia tak kenal functional group, mungkin dia akan dia susah untuk hafal reaction. Dia mungkin tak tahu reaction, macam mana reaction berlaku. Sebab topik organic chemistry dalam PSPM ni ada banyak. Kita ada 12 soalan, 3 sahaja physical chemistry, yang lain semuanya organic chemistry. So bila pelajar tak kenal functional group, agak susah untuk dia master dalam topik organic chemistry. Saya faham, tapi dalam kertas kajian yang dalam penulisan you all, dikatakan bahawa kajian ini dibuat pada 2022-2023. Okey, sepatutnya ada results lah. Ada tak buatkan dengan menggunakan inovasi ini, ada tak peningkatan untuk subtopik functional group dalam kimia organik ini? Okay, so sebenarnya bagi topik pengenalan kepada organic chemistry ni, ianya tidak diuji dalam PSPM tetapi dalam tugasan. Oh, I see. Yes, correct. Dan tugasan itu membawa wajaran sebanyak 15% daripada penilaian berterusan pelajar. Dan selepas diperkenalkan dengan Matchit ini, pada asalnya pelajar perlu menghantar draft tugasan dan kita kenal pasti isu-isu dari segi pelajar untuk nak bulatkan dan kenal pasti functional group. Dan selepas pelajar diperkenalkan dengan intervensi Matchit ini, dan apabila kita menanda hasil dia final result assignment tu, didapati hampir semua pelajar mampu untuk mengenal pasti semua functional group dan bulatkan semua functional group dan namakan mereka dengan betul. Okay, baik. Itu satu. Yang keduanya tadi Mr. Suganton tadi ada cakap tentang agak berkesan. Keberkesanan tu agak berkesan. Macam mana tu? Boleh elaboratekan apa maksud agak berkesan? Maksudnya ada masih lagi kelemahan ke? Okey, dari segi pemahaman saya, keberkesanan tu sebab topik pengenalan kepada kimia organik ni merupakan topik yang pertama. So, bila pelajar ada minat untuk nak mempelajari the first chapter ni, baru dia akan boleh mendalami topik-topik yang kimia organik yang berikutnya sebab ianya berkait rapat. So, kalau pada topik pertama itself student mempunyai persepsi yang negatif,
ataupun mereka agak pasif untuk nak mempelajari subtopik pengenalan kepada kimia organik ni, dia akan affect student punya pembelajaran untuk topik-topik yang berikutnya. Okey. Satu lagi, minta maaf. Satu lagi. Okey, so cuma saya nak tegur je lah. Tegur dari segi penulisan. Kalau kita tengok dari segi penulisan dengan penyataan masalah dengan dalam e-poster, dia tak sama ya. Tak sama. So dia membuatkan saya tertanya-tanya, terutama bila mention tentang sebahagian besar pelajar B40 tidak memiliki peluang yang sama tu. So bila ada penyataan masalah tu, maksudnya kita kena relate dengan objektif lah. Tapi objektif inovasi pun tak relate pula dengan penyataan masalah tu. Okay, something untuk korang work out nantilah kalau dalam pertandingan yang lain. Right? So apa-apa pun tahniah, good effort, teruskan. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you. Baik, begitulah soal jawab untuk kumpulan yang pertama, sesi yang kedua ini. Terima kasih kepada kumpulan kod number A1027. Terima kasih juga kepada maklum balas daripada puan-puan juri tadi. Seterusnya seterusnya kita berehat sebentar untuk menunggu kumpulan yang kedua. Selamat datang kepada kumpulan yang kedua, kod kumpulan A1009. So ini adalah pembentangan yang kedua untuk sesi kedua ini. Jadi saya jemput kumpulan kod A1009. Tajuk inovasinya ialah From Flexible Revision Online Module yang akan diketuai oleh Ketua Kumpulan Halimatul Sa'diah binti Hashim. So dipersilakan Puan. Hai semua, kumpulan Vertex mempersembahkan inovasi Flexible Revision Online Module From. Jom saksikan. Kami dapati jadual waktu pelajar yang padat menyebabkan ruang perbincangan pelajar secara bersemuka dengan pensyarah adalah terhad. Apa itu FORM? FORM adalah modul ulang kaji matematik dalam talian melalui platform Google Site yang boleh diakses secara terbuka melalui laman web Kolej Matrikulasi Johor. Tujuan inovasi ini untuk membantu pelajar membuat ulang kaji sebagai persediaan
menghadapi peperiksaan semesta program matrikulasi. Pelajar matrikulasi memerlukan ruang pembelajaran yang lebih fleksibel. Tambahan lagi, mereka memerlukan kebebasan untuk belajar secara atas talian mengikut kesesuaian masa dan keselesaan mereka. Flexible Revision Online Module diadaptasi dari konsep pelantar khusus talian Massive Open Online Course tetapi berfokuskan kepada kursus matematik matrikulasi melalui platform Google Site. Form lebih fleksibel, interaktif dan mesra pengguna. Form boleh dicapai di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa mengikut kesesuaian pelajar, iaitu capaian boleh melalui website Kolej Matrikulasi Johor dan link juga diberikan melalui aplikasi Telegram. Selain itu, kita dapati tahap kepuasan yang sangat tinggi berdasarkan analisis soal selidik kepuasan pelajar dan bilangan penlibatan pelajar. Online revision sangat membantu saya dalam membuat matematik dengan lebih sistematik. Okay, bagi saya online revision sangat membantu dan sistematik sebab kalau macam ada soalan-soalan yang susah, saya boleh refer online revision tu. Lepas tu online revision membantu saya dengan tengok video dan saya boleh cek jawapan dan kerja pada situ tanpa perlu menunggu dengan lama untuk presentation. Flexible revision online dapat membantu saya dalam mengatasi masalah-masalah dalam lemah matematik. So contohnya macam offset, banyak soalan-soalan yang berbeza daripada yang lain. So daripada situ saya dapat atasi masalah kekurangan dalam matematik. Bukan sahaja terhad kepada pelajar Kolej Matrikulasi Johor tetapi telah disebar luas kepada pensyarah dan pelajar Kolej Matrikulasi seluruh Malaysia. Ini dapat dibuktikan melalui bilangan tontonan video penerangan YouTube yang tinggi seperti yang dipaparkan. Inovasi form telah dikongsikan oleh Puan Lim Pui Cheng semasa bengkel SME Matematik SM dan TM. Jadi bagi saya
program From ni sangat membantu pelajar. Baguslah, boleh diteruskan lagi pada masa-masa akan datang. Secara kesimpulannya, inovasi From berjaya meningkatkan pencapaian akademik minat dan motivasi pelajar dalam membuat ulang kaji dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Justru itu, penggunaan From dapat memberikan impak yang sangat positif kepada generasi pelajar kini. Alhamdulillah, terima kasih di atas pembentangan daripada kumpulan yang kedua ni tadi dengan kod kumpulan A1009. Jadi kita teruskan kepada maklum balas daripada Puan Juri, Puan Nur Ali dan Dr. Roselina. Dipersilakan. Doktor dululah. Boleh, mana-mana pun boleh. Okay, right. Assalamualaikum. Kumpulan From. Betul tak? Kumpulan From ya? Kumpulan Vertex. Kumpulan. Okey, dekat bawah ni. Kumpulan Vertex menghasilkan inovasi From. Betul? Betul. Okey, right. So, tahniah diucapkan. Terima kasih kerana dengan adanya inovasi seperti ini, ada platform yang sebegini dapat membantu pelajar-pelajar kolej matrikulasi, even pelajar kolej tingkatan 6 juga ya, di seluruh Malaysia. Okey, tahniah diucapkan dan terima kasih sekali lagi. Okey, so kalau kita tengok ini adalah Google Sites yang maksudnya tak ada hard copy, betul? Dia adalah soft copy. So sangat mudah untuk dilayari lah. Dan saya sangat suka inovasi sebegini sebab dia mampu disebarkan dengan mudah. Okey, maksudnya kalau dari segi jimat lah kan sebab free saja. Okay, so I have no problem with your innovation. So semuanya best. Dia exam orientation, so kita boleh tengok dan pelajar pun boleh digunakan, boleh akses dengan mudah ya. Cuma saya disebabkan berminat, so nak tanya sikit lah tentang pertamanya adalah tentang ada tak kumpulan ni melihat kategori pelajar mana yang banyak melayari platform? Kategori pelajar yang macam mana? Sebab kalau kita tengok, kalau pelajar berpencapaian tinggi ni, dia memang definitely rajin. Dia sebab dia rajin, jadi mungkin dia ada ramai yang melayari. Bagaimana dengan pelajar yang berpencapaian lemah? Okey, secara keseluruhannya kita menggalakkan pelajar menggunakan platform program WOW ni, From ni menjelang peperiksaan sebab secara umum kita nak bantu semua pelajar yang berada di Kolej Matrikulasi Johor lah. Okey, tetapi jika kita perhatikan pelajar yang kategori yang cemerlang ni, dia memang tanpa disuruh lah, dia akan sentiasa menggunakan. Tetapi untuk pelajar yang lemah, walaupun kita perlu push sedikit mereka untuk menggunakan, tetapi sebenarnya mereka berminat jugalah. Dia guna sebab kita ada bantuan Telegram Maya. So kalau dia ada soalan, dia nak tanya tu, dia boleh tanya terus. So ada kita support dengan Telegram lah, grup Telegram. Jadi untuk pelajar-pelajar lemah. Ya, jadi untuk pelajar cemerlang ni dia mudah bergerak sendiri, tetapi untuk pelajar lemah kita support lagi dengan Telegram tu lah, consultation. Okay, kalau kita tengok pelajar lemah ni memang tak ada masalah. Okay, kalau tapi untuk pelajar yang sederhana dengan pelajar yang lemah ni, dia pelajar bagus, okey, tak ada masalah. Pelajar yang sederhana, yang lemah ni yang ada masalah kan. Okay, so soalan saya seterusnya, bagaimana kita nak menggalakkan pelajar-pelajar ni untuk melayari dan menggunakan MOOC ni? Adakah kita nak macam pesara-pesara bila dah kongsi link dengan pelajar-pelajar tersebut, nak make sure ataupun nak follow up ke, macam mana you all buat?
Okey. So untuk pelajar lemah sebenarnya kita galakkan mereka dengan pemberian sijil e-set. So kalau dia selesai kita akan beri isi markah, kita akan bagi sijil. Jadi dia macam dapat sesuatu lah daripada aktiviti. Maksudnya bila dia buat daripada effort dia kita beri sijil. Adakah Jadi kena beberapa kali ataupun untuk keseluruhan topik ke baru kita bagi sijil tu ke macam mana? Kalau kita soalan mengikut set. So kalau dia selesaikan satu set, dia dah dapat, dia dah letak markah capai target, kita akan bagi reward tu, kita akan bagi sijil. So kita ada 6 set. So kalau dia dapat mencapai ke semua ke 6 tu, dia dapat 6 lah sebenarnya. So sebenarnya untuk menggalakkan jugalah benda ni sijil ni secara auto generate. So kita dah letak target dia berapa-berapa. So kalau dia lepas target, memang dia orang akan dapat teruslah melalui email masing-masing. Okey, baik. Dan soalan yang seterusnya last kan, kita bagi peluang untuk Pak Andy sekejap. Okey, siapa yang sediakan bahan-bahan? Sebab kalau tengok ada banyak set kan? Okey, yang sediakan bahan-bahan ni adalah di kalangan pensyarah-pensyarah kanan dan SME lah. Sebenarnya kerjasama pasukan unit matematik jugalah dekat Kolej Matrikulasi Johor. Maksudnya bukan setakat dalam kumpulan saja, tapi melibatkan satu unit. Yes, betul. Bantuan daripada satu unit jugalah. Terima kasih. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum. Kumpulan A1009 yang kepada ini kerana menghasilkan satu inovasi yang bagus, ya. Okey, saya ada 3 soalan lah, ya. Okey, daripada pemahaman saya lah, From ni adalah satu platform, ya, platform yang menyediakan modul ulang kaji matematik matrikulasi. Betul? Betul. Okay, jadi sebab dalam penyertaan objektif kajian ni saya agak keliru lah. Yang pertama sebab dia membekalkan latih tubi dalam format PSPM kepada pelajar kolej matrikulasi. Jadi sebenarnya yang tujuan untuk inovasi ni From ni adalah menghasilkan platform yang menyediakan, betul ke? Yang saya faham kan, daripada platform inilah murid-murid boleh membuat latih tubi. Dia boleh akses soalan, kita sediakan skema jawapan dan kita juga ada sediakan video penerangan melalui YouTube. Maksudnya untuk lebih jelas lah, kalau dia tak faham tengok skema jawapan, dia boleh tengok YouTube. So kalau tak faham juga dia boleh, kita ada sediakan juga link Telegram kalau dia nak buat consultation secara maya dengan pensyarah. Kita ada group Telegram support tu lah. Okey, objektif yang ketiga, melatih pelajar kolej matrikulasi mengamalkan sikap pembelajaran terarahkan diri. Ni soalan saya rasa macam lebih kurang sama dengan doktor tadi lah, macam mana daripada From ni boleh melatih pelajar untuk belajar secara kendiri. Okey. Yang ketiga, saya juga tertarik dekat penyataan di mana aktiviti ulang kaji pelajar menjadi terhad. Sebab itulah adanya From ni, terutamanya apabila menjelang PSPM, ya. Jadi ada tak pembuktian semakin menjelang PSPM ni semakin ramai murid pelajar akses kepada From ni? Ada tak data pembuktian itu yang menyokong, ya, bahawa murid, pelajar ni memang mencari ataupun menggunakan From ni apabila nak buat ulang kaji? Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, so sebenarnya kita boleh tengoklah dulu untuk ini untuk membantu pelajar menjelang PSPM sebab kita nak menggalakkan
bukan menggalakkan lah, sebenarnya bila menjelang PSPM pelajar sangat ramai, masa ni lah dia datang beramai-ramai memenuhi tempat pesyaran untuk consultation secara bersemuka, tapi sebenarnya masa tu limited lah, sebenarnya kurang. So sebab tu bila kita buat benda ni dia dapat membantu, dia boleh jawab di mana-mana bila-bila masa dia nak buat. So kalau dia tak faham baru dia macam datang secara bersemuka bila-bila masa. So kita boleh tengoklah penlibatan pelajar yang jawab soalan ni sebenarnya sangat banyak. So kita pun ada letak juga dekat dalam poster tu, bilangan pelibatan menjawab setiap set tu sebenarnya melebihi lah daripada pelajar kita, berbanding kalau hari biasa memang takkan seramai itulah sebenarnya. Dia memang target betul-betul bila hampir 4 minggu terakhir ke arah PSPM biasanya memang dia dah start. Ya, dia dah start. So kalau boleh masukkan data tu dalam apa penulisan ni, boleh tunjukkan buktilah bahawa mereka memang sangat memerlukanlah from ni. Okey, betul. Terima kasih. Yang tadi tu boleh tak macam mana nak ukur yang melatih pelajar mengamalkan sikap pembelajaran terarahkan diri tu? Sebenarnya kalau pembelajaran kediri ni, yang inilah yang saya cakap tadi, sebab bila dia sebab bila kita letak dekat Google Site, so dia cari, so dalam masa yang sama dia akan berbincang macam mana cara jawab dengan kawan-kawan. So dia maksudnya mencari jawapan dulu. Sebab kita bukan terus bagi skema jawapan, kita akan bagi masa 2 minggu, seminggu ke 2 minggu untuk dia jawab dahulu. Lepas tu baru kita akan kongsi dia punya skema jawapan sebenarnya. Maksudnya dia akan menggunakan masa yang diorang ada, bila-bila masa je diorang boleh buat perbincangan lah sesama kawan ataupun belajar dekat mana-mana, cari sumber mana-mana dulu untuk mendapatkan answer. Cukup jawab tak? Menjawab jugalah. Ya, jadi sebenarnya bila dia ada kaitan juga kan, bila dia menggunakan Google Site tu, yang saya tanyalah pembuktian dia tadi, dia kurang pembuktian dekat penulisan ni. Macam nak untuk C tadi tu, objektif yang ketiga tu, macam mana kita nak buktikan bahawa kita punya from ni dapat melatih. Jadi dengan kita tunjukkan kekerapan data penggunaan, macam dia ada juga kat sini E perbincangan ya kat sini, dan E sijil pencapaian cemerlang. Jadi kalau kita ada data tu, kita tunjukkan dalam penulisannya, saya boleh faham betul bila dia dah macam itulah cara dia kan. Okay. Cuma kita orang tak kan. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih. Okey, tahniah kepada kumpulan yang kedua tadi yang diketuai oleh Puan Halimatus Sa'diah. Terima kasih juga maklum balas daripada puan-puan juri tadi. Jadi saya teruskan dengan pembentangan yang ketiga daripada kumpulan kumpulan yang kedua tadi Puan Halimatun. Okey. Jadi terima kasih kepada kumpulan Puan Halimatun tadi. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan kepada untuk sesi yang kedua ni dipersilakan kumpulan yang ketiga. Nama kumpulannya ialah Uranus. Uranus dengan tajuk inovasinya Step by Step Guidelines in Assisting Students to Perform Calculation in Calorimetry. Nama ketua kumpulan diketuai oleh Puan Aiza Mufidah Mozi, dipersilakan. Hello everyone, I'm Liva, chemistry lecturer from Johor Matriculations College. Together with my group member,
Aizah Mufidah binti Mozi and Nordina binti Khalid, we are going to present our innovations with the titles of CM Study Guide, Step-by-Step Guideline in Assisting Students to Perform Calculations in Calorimetry. So for the word CM, it means calorimetry. Calorimetry is one of the subtopics in the chapters Thermochemistry, Semester 2. Students usually find it difficult to master this subtopic. However, this subtopic is one of the popular questions will be asked in the final year exam. Thus, we as the chemistry lecturers will think of the initiatives to help the students to master in this subtopic. And here's the example of the past year questions. So we can conclude that the questions is quite long and require a lot of understanding from the students. Based on our teaching and learning reflections, 20 out of 34 students achieved low marks in topical tests of calorimetry. When we interviewed these students, 10 of them stated they do not know how to calculate heat of neutralization and heat of combustion step by step. And 7 of them said that they do not know how to determine the surrounding based on the given questions. And another 5 of them stated that they are confused on the selections of the surrounding between water or solution. So, proper statement here is, students could not perform calculations and follow step-by-step calculations in calorimetry. So, as a chemistry lecturer, this is what we usually do. At first, we will provide some videos to guide the students on the calculations for the heat of combustions and neutralization. Then, we did a short quiz on the same students. So based on the analysis, we can conclude that the achievement compared to topical tests is not differ that much. 17 students still achieve low marks in this test. We interviewed these students. The reasons why they still achieve low marks in this test is because they find it difficult to concentrate while watching the videos. Based on the literature review, students normally can focus watching educational video not longer than 5 minutes. Thus, we decided to build a mobile app, CM Study Guides, which will help to explain the step-by-step methods to calculate heat of combustions and heat of neutralization. This mobile app also equipped with the voice narrations to guide students, which make it more interesting. The first objective of our innovation is to provide a guided walking steps to calculate the enthalpies, which is the heat change in the subtopic of calorimetry. And secondly, we aim to help the students to understand a given questions and choose the correct surrounding in a subtopic of calorimetry. Why do we choose to create a mobile apps? As it is one of the criteria of the 7 main trusts in MOE. Besides promoting independent learning, it is suitable to be used in the 21st century teaching and learning environment. Thermochemistry, heat of combustions. Here's some guideline for you to excel in thermochemistry. Please read the following questions, and once you have done, click the next button. Based on the pre and post test for 34 students, we can observe that their marks has significantly increased. Here's the result from the survey based on the 34 sample students. One of the highest mark, 4.98, the students claim that the mobile apps is easy to use and user-friendly. And here is the feedback from the students. Hai, nama saya Aini, Pelajar Kimia Medium Aizah. Medium Aizah telah memperkenalkan saya satu mobile apps untuk dijadikan study guide. Bagi pendapat saya, aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan dan sangat membantu saya untuk memahami metod pengiraan dalam calorimetry.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aziz Fikri bin Zulkifli dan saya merupakan pelajar Kimia Medium 6. Pada pendapat saya, aplikasi CL Studyguide ini amat bantu saya dan juga rakan-rakan saya untuk memahami topik-topik dalam calculation of heat of initialization dan juga heat of combustion. This mobile app has been shared with lecturers from other college and they give positive feedbacks. Based on our study, there's a few suggestions for improvement. First, we'll make it available for iPhone user. Next, we'll share it with other pre-university institutions. That's our presentations for our innovations. With that, thank you. Begitulah persembahan daripada kumpulan yang ketiga daripada kumpulan yang ketiga. Jadi saya persilakan kepada puan-puan juri, Puan Noreli dan juga Dr. Rosalina untuk memberikan maklum balas untuk kumpulan Uranus ini. Dipersilakan. Okey, sekejap ya. Assalamualaikum kumpulan Uranus. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, inovasi ni sangat menarik lah ya. Sangat menarik, dah ada dalam Play Store. Betul. Ya, betul. Okey, dah ada dalam Play Store. Maksudnya apps ni adalah percuma, sangat menarik lah. So boleh di-download, dimuat turunkan oleh pelajar secara percuma ya. Okey, so kalau kita tengok dekat situ ada MyIPO. MyIPO dah didapati. Cuma kalau kita tengok di sini, adakah ini merupakan pertandingan pertama kumpulan ini? Ya, betul. Ini pertandingan pertama. Oh, jadi tak ada anugerah lagi lah kan? Belum. Oh, okey. Right, so termasuk jugalah penyebarluasan, perkongsian dengan unit ataupun dengan kolej-kolej lain pun tak ada lagi. Penyebarluasan, ada tak? Ada. Kumpulan kami dah lakukan penyebarluasan. Tak ditunjukkan dalam e-poster pun tak bagi tahu kat dalam kertas penulisan. Sebenarnya dekat e-poster tu saya ada letak scan me tu. Dekat situ dia akan pergi kepada file yang ni. Okay, boleh tunjukkan tak? Sebab dia hanya tulis saja kan, impact of organisation tu dia hanya nyatakan sahaja, tak tunjukkan gambar kan. So minta untuk scan lah, boleh buka scan nak tengok sekejap? Ya. Yang ni kalau saya buka scan tu dia pergi ke drive. So ini adalah feedback daripada pesyarah kolej matrikulasi yang lain lah. This one adalah daripada pesyarah kolej matrikulasi Kejuruteraan Johor. Tak nampak. You present? Oh sorry sekejap. Okay, so kita akan pergi kepada drive ni. So ini adalah feedback daripada pesyarah kolej matrikulasi Kejuruteraan Johor. Dan yang ni pula adalah feedback daripada pesyarah matrikulasi Selangor. Okay. So macam kolej matrikulasi Selangor tu dia dan juga kolej lain tu ada tak dia buatkan macam ujian pre-test, post-test untuk melihat keberkesanan. Sebab saya ada masalah sikit dengan objective of innovation ni, sebab objektif dia adalah to create a mobile app to assist students in problem calculation. So kalau kita tengok daripada objektif tu, macam dia tak synchronize dengan, sebab sepatutnya bukan ke untuk menguji keberkesanan apps ni. Apps ni dah memang ada kan? Apps ni dah memang ada, jadi sekarang ni nak tengok dia punya keberkesanan dia, betul tak? Okay. Sebab if I'm not mistaken, you all menggunakan DDR, penyelidikan DDR. Ya. Ya, okay. So DDR tu memanglah sesuai untuk membangunkan apps tu kan. Sekarang ni kita nak tengok keberkesanan dia. So bila tengok keberkesanan dia tu macam
based on the survey sahaja kita nak tengok tu macam tak berapa cukup kuat lah. Okay, kami ada buat pre and post test untuk menguji keberkesanan sebenarnya. Okay. Yang ni. Okay. Ya. Okay. So dia buat ujian tu macam mana? Ujian yang macam mana dia buat tu? Boleh elaboratekan? Okey, ujian tu semasa pre, markah dia adalah 10 markah dan ujian ni memang specifically untuk melihat kebolehan pelajar mengira heat of combustion dan heat of neutralization. Okay. So maksudnya dia orang mendapat skill untuk mengira heat of combustion and neutralization tu dekat dalam apps tersebut, betul? Ya, betul. Kiranya pre saya lakukan sebelum dan saya akan bagi masa mereka menggunakan aplikasi tersebut dan kita buat post selepas itu. Okay, baik. So menggunakan inovasi ni lah. Alright. So bagi saya tak ada masalah sebab saya rasa apps ni sangat menarik. Ya. Okay, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Kumpulan CM Study Guide ya. Tajuk ke nama kumpulan ni? Tajuk. Okey. Inovasi ni sangat bagus ya pada saya lah. Sebab memang topik dalam kimia ni kebanyakannya topiknya susah ya dan sukar murid nak bawa. Okey, soalan saya ya. Saya tertariklah sebab dekat penulisan objektif dekat imposter ni ada 3. Tapi bila doktor tanya tu saya baca balik dekat penulisan objektif tu, bila saya tengok sebenarnya ada 2 titik kat situ. Sebenarnya objektif yang pertama tu dia dekat atas lah. Dan soalan saya tadi kebetulan doktor pun ada tanya juga. Jadi soalan saya terus skip kepada soalan saya yang kedua. Okey. Dekat data collection tu ada buat 2 lah berdasarkan kepada 2 objektif yang dekat bawah tu. 2 titik dekat penulisan tu. So objektif yang pertama untuk provide guided working step to calculate the enthalpy in the subtopic of calorimetry. Okay. Soalan saya, berapa banyak soalan yang dibekalkan dalam apps ini? Ya. Dan okay, yang saya faham lah ya, apabila murid menjawab soalan-soalan dalam apps ni, murid akan markah murid tu daripada sebelumnya yang rendah ya dah meningkat kepada ada perubahan markah. Jadi dia pada saya lah dia macam lebih kepada latihan lah. Tapi apa perbezaan bila dia guna apps ni ataupun saya bagi latihan yang banyak ya kat murid saya, dia pun boleh ada markah yang meningkat juga. So apakah wow factor dalam CM Study Guide ni? Yang saya nak cari yang dalam ni, yang saya scan juga dekat dia punya QR code, saya buka Google Drive, tapi saya nak cari apa wow factor banding kepada kaedah tradisional. Itu soalan saya lah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Puan Juri. Sebenarnya sebelum saya buat apps ni, saya try melalui kaedah video. Saya bagi video, saya bagi soalan kepada pelajar dan pelajar buat soalan tersebut berdasarkan tontonan video. Tapi daripada feedback pelajar rasa tengok video ni bosan. Dia punya masa dia nak concentrate tu sangat sekejap. Bila saya tanya balik, saya bagi lagi latihan untuk konsep yang sama, pelajar masih lagi tak dapat. Maksudnya bila tengok video ni pelajar macam rasa dalam 2-3 minit je dia boleh fokus dan after that dia tak boleh fokus. Bila saya buat apps ni, target saya adalah pelajar dia perlu tekan next, dia akan tengok step by step dan dia perlu berfikir daripada itu. Kalau jawapan dia salah, dia kena back balik. So saya nak guide pelajar tu dan pelajar tu alert at the same time. Sebab sebelum ni memang saya pernah bagi latihan, saya pernah bagi provide dengan video. Tapi keberkesanan dia tak berapa nampak. Masih lagi ramai pelajar yang lemah untuk mengira. So bila kita sediakan apps ni, pelajar tu dia akan dia tak bosan lah maksudnya. Dia kena tekan next. Tak dapat jawab ni, dia kena faham dulu baru boleh pergi ke next step. Itulah jawapan saya. Okey, dalam arus perdana ni betul lah tu cikgu pula Puan ya.
Dia ada VAK, dia panggil gaya pembelajaran. Dia ada VAK. Video tu tadi adalah video dengan audio saja. Dia ada lagi satu lah bila kesan jangka masa panjang ialah lagi satu kinestetik. Yang puan cakap tu tadi betul lah. Dia tekan tu, dia tambah lagi satu VAK. Betul lah tu. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada kumpulan Uranus. Terima kasih kepada puan-puan juri juga. So saya teruskan kepada pembentangan yang keempat daripada kumpulan Emerald, iaitu kod kumpulan dia A1028 dengan tajuk inovasinya EBRC. Nama diketuai oleh Puan Parvati Devi, anak perempuan Sanasi. Dipersilakan. Sejahtera. Saya Parvati Devi, anak perempuan Sanasi, mewakili ahli kumpulan Emerald akan membentangkan hasil inovasi kumpulan kami iaitu EBRC, E-Biology Resource Center. Kami terdiri daripada 4 ahli kumpulan iaitu saya sendiri, Puan Jamila binti Omar, Puan Haniza binti Hasan dan Puan Nurhayana binti Saidan. Seperti yang kita sedia maklum, alat bantu mengajar memainkan peranan yang sangat penting dalam proses PDP. Ia membantu pelajar memahami konsep, melibatkan diri secara aktif dan memastikan pelajaran tidak membosankan. Menurut teori John Dewey, manusia mempelajari sesuatu melalui pendekatan aktiviti hands-on. Sehubungan itu, inovasi EBRC telah dibina dengan platform Google Site. Platform ini membantu pensyarah untuk mengenal pasti alat bantu mengajar yang sedia ada. EBRC ini mengandungi senarai inventory di bilik BRC dan koleksi persendirian, borang tempahan penggunaan bilik BRC, rekod peminjaman dan pemulangan ABM supaya pensyarah dapat mengetahui ketersediaan, keberadaan dan bilangan alat bantu mengajar yang boleh digunakan di dalam kelas. Platform ini boleh dicapai melalui QR Code dan pautan yang telah dikongsi melalui laman web KMJ, Telegram dan WhatsApp unit biologi. Bagaimana idea ini boleh tercetus? Daripada pemerhatian melalui PDP di dalam kelas, pensyarah mengalami kesulitan untuk menerangkan sesuatu konsep kepada pelajar dan pembelajaran berlaku secara pasif. Pemerhatian di bilik BRC mendapati ABM sedia ada tidak disusun secara baik menyebabkan pensyarah tidak pasti ketersediaan, keberadaan dan bilangan sebenar alat bantu mengajar yang ada. Ramai pensyarah pula mengatakan yang mereka mempunyai kekangan masa untuk membuat alat bantu mengajar sendiri di samping tidak tahu tentang kewujudan ABM yang sesuai. Objektif penghasilan inovasi ini adalah: pertama, menyediakan satu platform EBRC untuk penggunaan alat bantu mengajar. Kedua, menyediakan satu platform EBRC untuk memaklumkan kepada pensyarah tentang senarai inventory di dalam Biology Resource Center. Dan ketiga, menggalakkan pensyarah berkongsi koleksi ABM masing-masing. Justru itu, terciptalah EBRC yang menjadi platform pertama dibina berdasarkan ABM. Idea ini terhasil apabila didapati kebanyakan alat bantu mengajar di dalam BRC tidak digunakan ketika PDP. EBRC ini sangat praktikal dan mudah untuk digunakan. Melalui EBRC, pensyarah boleh berkongsi koleksi ABM persendirian dengan menggunakan pautan yang diberikan. EBRC boleh dilayari dengan percuma. Penggunaan ABM akan menjadikan proses PDP menjadi lebih menarik dan berkesan. Dengan EBRC, ini juga dapat membantu menyeimbangkan masa pensyarah daripada perlu menghasilkan ABM sendiri. Platform ini adalah mesra pengguna. Inovasi ini dibina hanya untuk membantu guru dan pensyarah. Guru sekolah menengah dan kolej tingkatan 6, asasi dan A-level yang mengambil subjek biologi boleh melayari platform EBRC sebagai sumber rujukan untuk membina ABM dari pensyarah kepada pensyarah. EBRC dapat memberi impak yang positif kepada organisasi. Melalui EBRC, pensyarah lebih mudah untuk mencapai ABM yang sedia ada, lantas membantu pencapaian cemerlang dalam mata pelajaran biologi dengan mempraktikkan 5 elemen penting di kalangan pelajar, iaitu komunikasi, kolaboratif, pembelajaran aktif, pemikiran kritis dan kreatif. Justru itu melahirkan pensyarah yang lebih produktif. Dengan EBRC,
Banyak kos dan masa dapat dijimatkan oleh pensyarah untuk membeli atau mencipta ABM baru di samping dapat mempraktikkan amalan 3R, reduce, recycle dan reuse. Kami telah menggunakan beberapa kaedah untuk melihat keberkesanan inovasi ini. Daripada borang soal selidik, keberkesanan EBRC mendapati skor purata tinggi iaitu sebanyak 4.58. Termobual melalui aplikasi WhatsApp mendapati pensyarah yang telah menggunakan platform ini sangat berpuas hati kerana dapat menjimatkan masa beliau untuk membuat persediaan sebelum masuk ke kelas. Rekod peminjaman ABM juga menampakkan peningkatan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Platform EBRC ini membantu pensyarah untuk menguruskan bahan bantu mengajar secara lebih sistematik dan terkawal. Kerana bahan ini biasanya pensyarah masing-masing menyimpan, kemudian kita tidak tahu keberadaannya bagi pensyarah yang baru dan juga bagi pensyarah yang lama bila mereka hendak meminjam. Jadi information tu kurang ada. Jadi EBRC ni membantu untuk memaklumkan pensyarah berapa bahan bantu mengajar yang masih ada di dalam Biology Resource Center. Jadi mereka dapat meminjam dan memulangkannya dengan sistematik. So, segala rekod-rekod itu tersimpan secara sistematik. So good job. Assalamualaikum. Pada saya, dengan adanya EBRC yang diwujudkan, kami para pensyarah boleh dapat capaian kepada alat bantu pengajar dengan lebih efisien, lebih cepat dan lebih teratur lah. Sebelum ini mungkin sesetengah alat bantu mengajar telah pun wujud tapi kita tak tahu kewujudannya kerana dia tidak disistemkan dengan baik. Jadi dengan adanya EBRC ni sangat membantu untuk kami dapat capai kepada kesemua ABM tersebut. Tahniah diucapkan. Sebagai kesimpulan, dengan adanya inovasi EBRC ini, penggunaan alat bantu mengajar oleh pensyarah di dalam kelas dilihat semakin meningkat. Platform EBRC ini boleh digunakan pakai oleh pensyarah lain di KMJ yang memerlukan ABM serta boleh menjadi rujukan kepada guru atau pensyarah dari agensi luar dalam penghasilan ABM subjek biologi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada kumpulan pembentangan yang diketuai oleh Puan Parvati. Jadi saya teruskan untuk mempersilakan puan-puan juri kita, Dr. Ros dan juga Puan Nur Ali. Dipersilakan. Okey, salam sejahtera Puan Parvati ya, betul. Puan Parvati kan daripada kumpulan Emerald, okey. Satu pembentangan video yang menarik lah ya kalau kita tengok dekat sini. Betulkan saya kalau saya salah. Saya nampak dia macam satu library, betul? Ya, betul. Library. Kalau dulu, kalau di sekolah kan Puan Eli kita ada library dan kita ada satu unit untuk simpan multimedia kat situ kan. Bahan-bahan alat bantu mengajar ABM kat situ. Right, so itu yang saya faham lah untuk kumpulan ni punya inovasi ya. Okay, so kalau kita tengok tu menarik. Saya suka dengan idea tu sebab kebanyakan kita bila kita buat inovasi dan kemudian kita simpan sendiri dan akhirnya dia akan hilang atau terabur. So kalau dari segi tengok organisasi ABM tu dia lebih organized lah ya. Okay, cuma soalan saya ada beberapa soalan lah. Kalau bahaya inovasi kalau menarik perhatian saya ni macam-macam lah saya nak tanyakan. Okey, yang pertamanya adakah kesemua ABM yang kumpulan ini simpan? Kalau saya tengok kat sini ada local di label.
semuanya dalam bentuk hard copy lah, betul tak? Ya, betul. Semuanya dalam bentuk hard copy. Disebabkan ini adalah inovasi baru, kami masih dalam proses menembual pensyarah yang masih mempunyai koleksi tersendiri. So by the time to time kami masih update Google Site kita dengan pelbagai ABM yang baru yang disimpan oleh pensyarah. Semuanya dalam bentuk hard copy. Okey. So kalau macam tu ABM tu dalam bentuk hard copy, setiap satu ABM tu ada berapa set? Kita tengok dari segi penggunaan, sebab tu kita buat senarai inventory untuk memastikan sama ada ABM tu cukup tak untuk bilangan pelajar di dalam kelas. Okay. And then satu lagi, pensyarah juga boleh mengambil idea daripada ABM yang sedia ada untuk membuat ABM baru bersama pelajar. So belajar dapat melihat hasil contoh yang telah dibuat oleh pensyarah dan pelajar lain daripada sesi lepas. Okay, so kalau macam tu, let's say dalam satu unit bio tu dia ada 25 orang pensyarah. So macam mana? Ada ke nak take turn ke? Nak menggunakan siapa cepat dia dapat ke? Sebab saya rasa set tu ada limited tak? Ada limited? Kita ada banyak set, contohnya macam DNA replication, kita ada lebih kurang dalam cukup untuk satu kelas, cukup untuk 2 kelas untuk mengondak DNA replication tersebut. So biasanya kita dah letak Google Form untuk penggunaan. So bila pensyarah itu menggunakan, dia isi Google Form tersebut, tim kami akan update dekat survey, dekat borang tersebut, barang tersebut dalam penggunaan, it is not available. So bila pensyarah tersebut dapat memulangkan ABM tersebut, dia akan keluar status available dan pensyarah tersebut boleh meminjam peralatan tersebut. Okay, maksudnya siapa cepat dia dapat lah. Ya. So siapa yang sediakan ABM tu? Memang dah ada sesi-sesi yang lepas, memang dah ada, telah dibuat oleh pelajar, telah dibuat oleh pensyarah, daripada inovasi-inovasi yang lepas telah dikumpul oleh tim kami dan kita dah masukkan, setakat yang ada kita dah masukkan dalam Google Site tersebut. Sebenarnya kita dah sediakan senarai inventory, sebab tu kita buat senarai inventory supaya kita boleh tahu sama ada semua ABM tu boleh memadai untuk bilangan pelajar ataupun tidak, dan pensyarah tersebut juga boleh berbincang untuk membuat lebih banyak salinan ABM tersebut. Biasanya setakat ni kita tak ada masalah, sebabnya bila kita dah wujudkan Google Site tersebut, pensyarah tu tahu di mana keberadaan ABM tersebut. Contohnya pensyarah A pinjam, dia nampak pensyarah A pinjam, so dia akan tanya pensyarah A bila saya boleh pinjam. So kita macam toleration, there's a toleration over here lah. So, tadi ada juga dinyatakan ada pensyarah-pensyarah daripada kolej matrikulasi lain dan juga kolej tingkatan 6 boleh menggunakan. Macam mana nak ambil ya? Bukan menggunakan, dia macam kita nampak idea, kita dah masukkan dekat platform EBRC ni boleh didapati daripada portal KMJ. Maksudnya daripada guru sekolah menengah lain, daripada kolej lain, dia boleh melayari portal tersebut dan boleh dapatkan idea inovasi ABM untuk topik tersebut. Bukan nak dapatkan ABM lah. Kalau nak dapatkan ABM, pensyarah tersebut ataupun guru tersebut boleh menghubungi kami. Kita ada sediakan borang penggunaan yang berada di sekitar Kolej Matrikulasi Tangkak. Saya rasa kalau dari jauh memang tak sanggup nak pinjam. So kalau yang berada berhampiran, mereka boleh datang bila-bila masa ke Kolej Matrikulasi, boleh menghubungi saya dan kita akan bagi atas dasar peminjaman dan kita ada borang untuk mengisi tersebut. Okey, boleh tak Puan scan QR code EBRC ni, boleh bukakan tak? Scan QR code. Sebab saya ada masalah bila buka QR code EBRC tu. Saya dah buat QR code yang baru, ada di dalam saya boleh scan, ada di dalam video saya tadi. Ada dalam video saya tadi. Sekejap. Saya letak dalam
Ke boleh share tak Parvati? Share screen Saya letak kat mana ni QR code tu? ataupun Cik Yusri tadi. Ada dalam video tadi, saya letak soft copy. Drag dekat apa tu pencapaian, macam mana kita boleh capai platform EBRC yang yang ni. Yang tu ya. Kebetulan ada. This one. This one. Okay, sementara saya tengok QR code tu, boleh tak saya tanya satu lagi soalan, iaitu tentang apa kaitan penyimpanan ABM ni dengan peningkatan mata pelajaran biologi? Sebab bila kita ada penggunaan alat bantu mengajar, kita berharap pelajar dapat memahami sesuatu topik dengan lebih jelas melalui hands-on learning dan active learning. So memudahkan kerja pensyarah. Yes, memudahkan kerja pensyarah. Satu, tak perlu membuat ABM yang baru. Nombor dua, pensyarah pun mendapat idea daripada bahan ABM yang sedia ada. Sebenarnya memang bahan ABM yang sedia ada memang cukup banyak untuk digunakan di dalam satu kelas. Cuma kebanyakan pensyarah tidak pasti bilangan, keberadaan, nak capai ABM tu diorang tidak pasti macam mana. So bila saya dah sediakan satu portal, so mereka tahu keberadaan ABM tersebut dan boleh digunakan dalam PDP. So e-biology resource center ni nampak macam satu bilik multimedia ya. Ada meja-meja, so you all ada locker boleh gunakan ABM ni kan? Ya betul. Interesting. Ya betul. Ya betul. Alright, so saya serahkan kepada Puan Elly. Terima kasih Doktor. Tanya ya kepada kumpulan dari KMJ Emerald kan? Emerald, ya betul. Di atas inovasi EBRC ni. Okey. Daripada pembacaan saya kepada poster dan penulisan ya. Dari pembacaan saya sebenarnya inovasi ni adalah pembangunan Google Site yang dinamakan EBRC. Dalamnya ada semua ABM yang pensyarah-pensyarah bangunkan, betul? Ya betul. Okey. Jadi inilah cadangan saya lah ya, sebab bercampur-campur sebenarnya cikgu. Bila macam doktor cakap tadi kan, kita banyak soalan sebab kita rasa tertarik. Tapi bila kami baca sebenarnya dia bercampur dengan kebaikan ABM. Cikgu, Puan tidak membina ABM. Puan mengumpulkan ABM ni dalam satu Google Site EBRC ya. Jadi sebagai contohnya kebaikan alat bantu mengajar dengan kebaikan EBRC tu, kita tak nampak secara jelas impak kebaikan EBRC sebab dia bercampur-campur dengan kebaikan ABM. Sebagai contoh, PDP lebih menarik dan berkesan dari segi praktikal dan kebolehgunaan ya. Itu adalah ABM ya. Belum lagi kita nak cari apa wow factor dalam EBRC ni. Sebab dia bercampur dekat sini. Lepas tu impak kepada organisasi. Yang pertama, pencapaian cemerlang dalam mata pelajaran biologi. Samalah soalan saya dengan soalan doktor. Itu impak ABM kan? Jadi impak EBRC belum nampak lagi kat mana. Jadi data-data yang dalam poster dengan penulisan ni agak bercampur-campur. Itu sajalah daripada saya ya. Okey. Thank you Puan. Terima kasih kepada kumpulan Emerald dan juga maklum balas daripada puan-puan juri tadi. Tahniah kumpulan Emerald. Terima kasih. Kita teruskan slot yang kedua ni dengan pembentangan daripada kumpulan yang kelima.
iaitu kod kumpulan dia A1031. Tajuk inovasinya ialah Corps Board Game. Diketuai oleh Encik Raja Kumar Ramachandran. Jadi dipersilakan Encik Raja. Thank you, dear Chairperson. Good morning to the honorable judges, the organizing committee of Innovation Competition, members of the floor, fellow lecturers, and ladies and gentlemen. My name is Raja Kumar Ramachandran. I am from College Matriculasi Melaka, currently engaged with the chemistry unit. Without further ado, let's go into the presentation. The objective of the innovation is to enhance writing skills of organic chemistry synthetic pathways or routes correctly. Number 2, to predict the organic chemistry synthetic routes which connects various organic compounds. Number 3, to investigate the effectiveness of the COPS board game in learning organic chemistry among matriculation students. Why the COPS board game was developed? Number 1, students perform poorly in semester 2 final examinations compared to semester 1. This is due to the abstract visualization of organic chemistry compared to the mathematical arithmetic of physical chemistry. Number 2, student faces daunting tasks in solving organic chemistry synthetic routes. Number 3, students fail to identify correct parameters such as catalyst temperature or pressure for conversion of one homologous series to another homologous series. Number 4, students unable to plan organic chemistry synthetic routes correctly. Number 5, there are too many organic reactions needed to be memorized by the students. Ladies and gentlemen, among all the methods available in teaching organic chemistry, why I have chosen game-based learning or GBL? So let's look at the advantages of GBL. Number 1, it allows maximum participation among students during the teaching and learning process. Meaning to say, students become active participants. Number 2, GBL creates fun, happy, and communicative learning environment among students. Number 3, GBL improves students' motivation in learning organic chemistry, especially the weaker ones. Number 4, GBL is an unique teaching and learning method that helps students to achieve learning outcomes at the end of each lesson. Number 5, it is an interesting way to teach difficult and hard content such as organic chemistry. These are the components of COPS board game, or known as COPS board game kit. Number 1, we have one reaction board consists of 17 organic reactions which are connected through synthetic pathways or retrosynthetic reactions. Then we have purple color card known as a reaction card. The quantity is 17. Next we have 14 reactant card, which is green color, followed by 24 reagent card, which is yellow color, and we have 12 mystery card, which is blue color. This is all for the beginner level. For the second level, which is amateur, we have 20 reactant card, and for the last level, professional, we also have 20 reactant card. This is the simplified version of gameplay at beginner's level. Game starts when Game Master discards 3 purple color cards, 2 green and 2 yellow color cards to each player. The player will then choose to keep 2 purple color cards and return 1 card to the Game Master. Then the players will try to match all the cards available to them. If they can manage to match the cards successfully, they write the chemical routes correctly, they will claim 2 points per route. If the answer is incorrect, which is verified by the Game Master, they score 0 points and return all the purple color cards to the Game Master. At the subsequent round, the game begins from the start. Every 2 rounds of gameplay, the player will have an opportunity to withdraw a blue color card. The blue color card, as explained before, it can be a punishment or reward. The game ends after 45 to 90 minutes of each session, depends on the mode of the class. If it is a tutorial class, it ends at 45 minutes, and if it's a lab class, it can be played until 90 minutes.
Let's look at Amir's gameplay, for instance. Let's say Amir have hydrogenation purple color card, and he also has alkene reactant card. So he has to match the purple color card with the green card. As audiences can see, this is the reactant on the left hand side of the equation, and this reactant matches the reactant card. And the next one is the yellow color card, which is the chemical reagent card. The chemical reagent required for hydrogenation is hydrogen gas in platinum, and Amir has that card as well. So now altogether, Amir can match all the three cards and write the equation. When he managed to write the equation and is verified by the game master, Amir scores 2 points. This is an example of pre-test and post-test answer script for the treatment group. Treatment group students are those who undergo intervention with COPS board game. Before the game was introduced to them, they sat for the pre-test. After 1.5 months of several sessions with COPS board game, the student again sat for the post-test. And dear audiences, you can see clearly here, they managed to write the chemical reagents, the parameters, even the equation correctly after they undergo the intervention. Dear honorable judges, members of the floor, ladies and gentlemen, and fellow friends, these are the few awards and recognition for COPS board game. Most notably, I was awarded Best Presenter at ICT STEM UM 2021, organized by University Malaya. And the second one is ICT LD 2021, where COPS board game won Best Research Paper under English category. And the others in the slide for you to see. Finally, thank you very much for your valuable time. Have a good day. Begitulah pembentangan daripada Encik Raja. Terima kasih atas pembentangan tadi. Jadi saya mempersilakan juri-juri kita, Dr. Rose, Puan Nur Eli untuk memberikan maklum balas atas kepada kumpulan yang kelima ni. Dipersilakan. Okay, right. So terima kasih pengacara majlisnya. Okay, so Mr. Raja, saya nak beri maklum sikit lah ya. Okay, so secara overallnya saya tak ada masalah lah dengan inovasi pihak tuan. Saya tak ada masalah kat sini. In fact, saya suka sangat. Okay, dan bila saya scan tengok macam mana Mr. Raja jalankan inovasi ni ya, mainkan game ni, sangat menarik perhatian lah sebab dia eventually dia akan membantu pelajar untuk menjawab soalan. Itu yang kita nak sebenarnya ya, sebab kita ada game macam mana pun, yes, kita akan memberi motivasi, menambah keceriaan kepada pembelajaran, but the end kita mesti akan fokus balik semula kepada prestasi pelajar ataupun pencapaian akademik pelajar. Okay, which is very good lah saya tengok sini, dan tak disangsikan lagi bila Mr. Raja pun ada banyak anugerah-anugerah ya. Okay, cuma yang bermain di fikiran saya ialah memandangkan ini adalah bukannya pertandingan kali pertama Mr. Raja, sebab ada banyak anugerah kat sini. Saya nak tanya, ada MyEco tak untuk inovasi tuan? Saya dalam proses permohonan doktor, saya belum siap lagi. Belum mohon lagi, ya. Oh, sayanglah macam tu. Sebab ya, betul, doktor. Dah masuk pertandingan banyak kan? Ya, betul. Dan patut sebenarnya boleh dikomersialiskan. Memang ya, doktor, dan betul. memang boleh jual lah, benda ni dah boleh kaya dah ni Mr. Raja. Betul doktor. Okay, so kalau tengok di sini saya tak ada masalah lah, cuma saya nak memberi maklum balas tentang itu sahaja. So saya serahkan kepada Puan Eli. Terima kasih doktor. Terima kasih. Ada persoalan. Terima kasih doktor. Okay.
Okey, Mr. Raja, soalan saya. Yang pertama, dalam video tadi, Mr. Raja ada letakkan masa ya untuk permainan inilah ya. Ya, betul. Dimainkan di antara masanya 45 minit ya. Ya. Okey. Ada tak cadangan daripada Mr. Raja untuk tambah baik masa permainan ni, sebab untuk game based learning ni dia punya engagement dia yang paling sesuai adalah dia tidak melebihi 30 minit. Macam 45 minit ni dia lama ya. Mungkin untuk ada cadangan tak daripada Mr. Raja untuk tambah baik. Yang kedua, sama seperti yang doktor maklumkanlah, saya pun tertarik sekiranya ada dimasukkan kesan Corps board game ni kepada markah, sebab problem statement yang pertama tadi saya tengok dekat situ dia ada perbezaan ya antara markah semester 2 dengan semester 1. Jadi kalau boleh ceritakan. Ya puan, saya faham. Di matrikulasi ni, subjek kimia ni dia punya silibus semester 1 dengan semester 2 tak sama. Semester 1 kita belajar kimia fizikal, semester 2 kita belajar kimia organik. Jadi kita tak boleh buat perbandingan mean directly macam tu. Apa yang saya masukkan dalam problem statement tu ialah kimia organik ni dia memerlukan daya imaginasi, whereas physical chemistry ni yang semester 1 dia more to mathematics. So kalau saya ambil result budak SEM 1 bandingkan dengan SEM 2, dia tak jadi valid sebab dua silibus yang berbeza. Apa yang saya boleh buat ialah satu batch saya beri intervensi ni, main game dan belajar organik, satu batch lagi tak main game. Itu saya boleh bandingkan result. Tapi antara batch yang sama tak boleh bandingkan. Minta maaf, boleh dengar ke? Dia ada yang kumpulan yang treatment dengan kumpulan yang diberikan treatment dengan control group tu itu dalam batch yang itu batch yang sama. Maksudnya kumpulan treatment itu dan control group tu bukan daripada kelas saya, kumpulan rakan saya. Sebab kelas saya semua orang saya introduce COPS board game ni. Jadi saya ada markahnya. Markah ada. Markah ada. Saya share. Saya share markah tapi dia untuk penulisan seterusnya lah, sebab cikgu Cik Rash punya memang dah cantik dah, dia punya ni cuma untuk tambah baik akan datang lah. Ya? Okey, boleh puan, boleh. Supaya kita boleh baca. Jadi dia kenalah dengan objektif Corps board game ni, ada yang treatment markah maksud dia puan ialah dalam penulisan saya, minta maaf maksud puan dalam penulisan saya nanti saya masukkan markah-markah dia sebelum dan selepas ke? Ya, itu yang sama macam doktor katalah, dia mesti ada impak dia kepada akademik. Kita boleh. Plan kita ni impak dia kepada pencapaian murid tadi. Sebenarnya untuk makluman puan, saya ini slide yang saya hantar pada Urus Setia ni adalah untuk 7 minit. Saya punya asal 15 minit, ada result semua tu. Tapi Urus Setia kata lepas 7 minit video akan diberhentikan. Jadi saya kena cut short semua. Sebab kalau puan perasan, saya hanya tunjuk game beginner level, belum lagi amateur dengan professional. Dia akan ambil 20 minit pembentangan tu. Ya. Ada level-level dia. Jadi kalau nak jual ni berapa harga ni Encik Raja, sebab ada markah untuk kos ni, saya nak letak. Kos saya spend kos ini tahun 2021 masa tu RM80 satu set, satu kit. Sebab dia cardboard, dia bukan cardboard biasa puan, dia cardboard yang di-laminate, so dia mahal sikit. So kad tu kalau bengkokkan ke kena air dia takkan hilang, dia laminated. Sebab tu dia harga mahal sikit lah, RM80 lah. Itu 2021. Sekarang mungkin 100 kot. Mungkin mahal sikit. Okey. Tahniah ya Mr. Raja. Kalau boleh buat sebar luas bolehlah ke sekolah. Setakat ni kita guna di Melaka sajalah, di Matrik Melaka dengan pernah pensyarah daripada Asasi Universiti Melaya pinjam, sebab masa saya present dekat UM, pensyarah Asasi tu dia sangat tertarik dengan projek ini. Jadi beliau berjumpa dengan saya pergi ke UM hantar satu kit untuk dia main dengan pelajar Asasi. Okey. Kalau memang kit ni tak boleh main seorang ya. Kalau saya dia main 3 to 4 player dengan satu game master. Dia kena ada satu juri lah, Empire macam tu. Tak boleh. Yang control card. Dia kena control card. Biasanya cikgu ataupun saya kalau dalam kelas saya nak jadi facilitator, saya panggil pelajar cemerlang jadi game master. So pelajar lain dia main lah. 3 hingga 4 orang boleh main.
Okey ke Puan? Okey, faham. Okey, terima Okey. kasih Mr. Raja. Ya. Terima kasih kepada Encik Raja atas pembentangan tadi. Terima kasih juga kepada puan-puan juri, Dr. Ros dan juga Puan Norelli. Begitulah tamatnya sesi yang kedua untuk pagi ini. Jadi kita akan berehat sebentar sehingga pukul 2 untuk menyambung sesi yang ketiga pada hari ini 25 Oktober. Jadi untuk sesi ketiga nanti pembentangan bermula pada pukul standby pukul 2 petang. Cuma dia punya pembentangan akan bermula pada pukul 2 petang, 2 petang. Jadi standby tuan-tuan dan puan-puan pada pukul 1.45 nanti. Jadi sekian saja untuk pembentangan sesi pagi ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam pembentangan ini. Jadi saya bagi pihak Urussetia Inovasi 2023 ni, HiKMJ 2023 mengucapkan terima kasih atas penglibatan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih juga kepada Urussetia yang telah menjalankan tugas-tugas masing-masing dengan hebat sekali. So kita akan jumpa lagi pada sesi petang nanti pukul 2 petang. Itu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.